Inovasi dan teknologi tirai bergerak atau automated canopy telah mula direkap cipta pada tahun 2002 untuk diadaptasikan bersama dengan teknologi rumah hijau dan juga vertigasi. Ia bertujuan untuk melakukan pembangunan, pembuatan dan pembinaan kemudahan peralatan pertanian di mana mod pengeluaran atau SOP dijadikan sebagai asas untuk mencapai kecekapan untuk pengeluaran yang maksimum. Antara kelebihan menggunakan teknologi kanopi automatik ini ialah sistem ini dapat dilipat pada hari yang cerah, boleh mencegah penambahan haba dan juga kelembapan dan seterusnya memungkinkan pengudaraan yang selesa. Pada hari hujan, tirai ini dapat dipasang bagi mencegah air hujan yang berlebihan masuk ke dalam kawasan tanaman. Kelebihan lain teknologi ini ialah ia boleh menggunakan jaringan naungan ataupun net tatkala tanaman memerlukan sinar matahari pada kadar yang tertentu bagi meminimalkan kesan cahaya matahari serta untuk menurunkan suhu bagi memaksimalkan tanaman. Selain itu, ia juga boleh mengembangkan sistem otomatis pengesanan dan pemberian air dan nutrien kepada tanaman. Dan teknologi ini juga boleh menggunakan beg kecil yang berukuran 1.8 liter yang dikombinasikan dengan penanaman bibit, ladang penanaman sementara, ladang satelit untuk mengatasi hama tanah bagi membolehkan sistem pertumbuhan yang aman dan higienis untuk mencapai produksi tahunan yang disasarkan. My name is Raymond Su. I'm from Taiwan. And this is my farm, Jisim Farm. And this greenhouse I use Taiwan technology automatic canopy system. It's a multi-function compost facility. We have 3 tiers. First, the upper layer is for burn net, and second layer is when rains. We cover it when rains, and the third layer, the shelter is to reduce temperature. The burn net is to avoid birds coming and then have a better open space. And then the second layer, the canopy is for when rains we cover it. And then the third layer shelter is when temperature is too high. We reduce temperature, so we use the third layer. We use media bed for each crop is to save the cost. Save the cost for fertilizer, and also to reduce less riders. One house, the size is about 12,000 square feet, and then the cost is about $500,000 Malaysia ringgit. Dan dalam masa yang terdekat ini, diharap petani-petani moden di negara kita dapat menggunakan teknologi tirai bergerak ini untuk tanaman ladang mereka kerana ciri-ciri teknologi ini boleh membantu dari segi pengeluaran hasil tanaman yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Ia juga boleh menjimatkan tenaga pekerja dan sekaligus mengurangkan kos operasi serta penggunaan tenaga elektrik yang rendah sekitar 200 gigawatt setiap bulan dan juga mematuhi spesifikasi pertanian yang selamat. Ini semua boleh mengurangkan kos dan hasil pengeluaran akan meningkat. Aktiviti pertanian bandar adalah penting kerana ia membekalkan sumber makanan kepada komuniti bandar, menghijaukan kawasan bandar serta selari dengan hasrat untuk mencapai kelestarian komuniti dalam bandar. Dengan kawasan untuk pertanian semakin berkurangan di mana lazimnya proses perbandaran akan meragut kawasan pertanian terutamanya yang di pinggir bandar untuk mendirikan kawasan rumah kediaman, kilang perindustrian, infrastruktur asas seperti jalan raya, sistem kumbahan dan sebagainya, pertanian bandar ini perlu diperkukuhkan di setiap bandar-bandar utama seperti mana yang dilakukan di beberapa negara maju sebagai satu pilihan yang terbaik. Definisi pertanian bandar dimaksudkan sebagai aktiviti menanam buah-buahan, herba dan juga sayuran serta menternak haiwan termasuk perikanan di kawasan bandar yang dilengkapkan juga dengan aktiviti memprosesan makanan, pengedaran bahan makanan, memungut dan juga menggunakan semula sisa organik dan air oleh penduduk bandar. Satu daripada kebaikan pertanian bandar adalah kesan penghijauan. Ianya mengurangkan kesan hakisan yang berbahaya, menambah kawasan teduhan dan mengawal suhu di kawasan persekitaran agar lebih nyaman dan membantu dalam mengindahkan pemandangan.
Bagi Encik Muhammad bin Mat Jusuf atau lebih dikenali dengan panggilan Cik Mat Seribu di sekitar Jitra Kedah, beliau mula menjinakkan diri dengan pertanian bandar sejak tahun 2017 telah banyak mendapat manfaat hasil dari tanamannya. Dengan menggunakan teknik aquaponik serta NFT atau Nutrient Film Technique, beliau telah menanam pelbagai sayuran seperti bayam, kangkung, sawi, salad dan banyak lagi. Melalui konsep fertigasi ini, dia berdasarkan pada sistem pengairan. Saya menggunakan sistem timer lah untuk mengairi kawasan setiap polybag ni. Melalui fertigasi ni, kita boleh tukar sayur ni. Kalau dulu kita tanam terung, okey, pada setahun yang lepas saya tanam terung, kemudian saya tukar kepada sistem timun, tanaman timun. Okey, selepas daripada timun, saya juga tanam petola. Untuk set up fertigasi ni, kos dia bergantung kepada bilangan polybag yang kita perlukan. Contohnya untuk kawasan saya ni, saya mempunyai hampir 120 polybag, di mana kos keseluruhan hampir 1000 lah. Sebenarnya sayur ni saya tanam sebagai hobi sahaja. Okey. Apabila ada lebihan, saya akan memberi kepada jiran-jiran dan juga rakan-rakan di pejabat lah. Okey. Setakat ini ada beberapa pokok saja saya jual. Contohnya untuk pokok kunyit memang saya jual lah. Sebelum ini, kawasan ini adalah satu kawasan lapang di mana dulu saya tanam rumput kapet. Okey. Selepas itu timbul idea untuk tukarkan kawasan lapang ini kepada urban farming punya konsep. Selain daripada fertigasi, teknologi lain yang kita boleh gunakan untuk projek urban farming adalah sistem aquaponik. Aquaponik dia adalah merupakan satu gabungan di antara aquaculture dan juga hydroponik. Okay. Dalam aquaculture, kita akan bela ikan sama ada ikan tilapia, ikan patin ataupun apa-apa jenis ikan. Okay. Daripada aquaculture tu, dia akan menggunakan sistem pump, mana pump itu akan alihkan kepada kawasan sayur. So, untuk projek sayur kali ini, di depan saya ini berdasarkan pada sistem grow bag. Manakala di belakang saya ini adalah berdasarkan pada sistem NFT. Kini beliau mula mengorak langkah dengan menternak udang putih di bahagian belakang rumahnya pula. Katanya lagi, dengan segala sumber makanan mentah ini, beliau bukan sahaja tidak perlu ke pasar untuk membelinya, tetapi dia sekeluarga boleh menikmati sayuran dan ternakan ikan serta udang yang lebih berkhasiat serta selamat pada bila-bila masa sahaja. Menurut istilah saintifik, cengkerang biasa atau molluska dipanggil luaran yang kukuh pelbagai shell siput bentuk dan kontur. Mereka hadir dalam kilauannya khas, jadi kebanyakannya mereka dapat bersinar di bawah sinaran matahari. Banyak cengkerang kosong boleh didapati di pantai laut, di teluk berhampiran batu-batu, di dalam air yang cetek, di dalam pasir dan juga di bawah lumpur. Dari sudut pandangan sains, kerang atau nama-nama yang cukup kompleks untuk diingati mempunyai nilai yang besar dari segi mempelajari cara adaptasi kepada alam sekitar. Walaupun cengkerang ini mudah didapati, namun kebanyakannya ianya dibiarkan tanpa sebarang usaha untuk menjadikannya satu perniagaan. Ini kerana kulit cengkerang seandainya disulur dengan secara rapi boleh menjana pendapatan kepada mereka yang mengusahakannya. Menyedari akan hakikat bahawa perniagaan berasaskan kulit cengkerang ini boleh menjana pendapatan, komuniti Kampung Hilir di bawah selian Puan Noriza Zakaria telah menjadikan kulit cengkerang ini sebagai satu perniagaan yang bersifat agrobis. Bermula pada tahun 2019, kebanyakan hasil kreatif mereka telah dipasarkan melalui Muzium Padi Negeri Kedah, Kraft Tangan Malaysia Hutan Kampung serta di tempat-tempat pelancongan yang strategik seperti di Jeti Semeling, Muzium Arkeologi Lembah Bujang Marbuk dan juga di Tapak Jiwo Cengkerang Kuno. Menurut pemandu pelancong alam semula jadi setempat, Puan Rosini binti Hashim, sejak mereka mengusahakan perniagaan cengkerang ini, komuniti mereka telah dapat menjana pendapatan tambahan untuk dikongsi sesama mereka. Walaupun perniagaan ini belum mencapai hala tuju seperti yang mereka inginkan, namun beliau percaya dengan kerjasama dari agensi-agensi pelancongan, tidak mustahil perniagaan agrobis yang mereka usahakan ini mampu menembusi pasaran luar negara. Assalamualaikum. Saya Rosini binti Hashim, bertugas sebagai pemandu pelancong alam semula jadi setempat kawasan Merbuk. Jadi saya di sini selalunya bersama komuniti setempat di kawasan Kampung Hilir Merbuk
biasanya saya membantu dia orang mengeluarkan idea-idea untuk agro-biz cengkerang. Jadi kami mengeluarkan pelbagai produk. Jadi kami di sini mengeluarkan pelbagai jenis produk ni dengan tujuan untuk menjana ekonomi penduduk komuniti setempat, untuk kita panggil menaikkan taraf, kita panggil gerai geopark, dan menaikkan nama gerai geopark ke mata dunia. Kami jangkakan 5 tahun akan datang, insya-Allah pengeluaran kami semakin mendapat tempat, semakin diminati ramai. Jadi insya-Allah kami rasa dan berpeluang dengan promosi yang diadakan oleh badan-badan agensi yang ada di Kedah ni, membantu kami diketengahkan sehingga peringkat luar negeri, insya-Allah. Jadi orang luar pun dapat menerima produk kami, insya-Allah.